Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hormati Tuan Pengurusi, Imam, hormati dan Tuan Puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita Surat Jawi 155 Al-Fasl Tsani fi Kaifiyatil Ghusli. Pasal yang kedua pada menyatakan kaifiat mandi junub. Kan? Pasal yang kedua di Al-Fasl Tsani. Ada menyatakan kaifiat mandi junub, kan? 155 yang Jawi bumi itu apa? Bumi apa? Kita ada jadi yang tu tanda kat sini lah, kan? Dapat tak? Jadi pasal yang kedua ni, dan kaifiat mandi junub itu ialah yang pertama sunat dia. Sunat ditaruhkan bejana itu pada pihak kanan. Bejana pada pihak kanan. Kalau kita mandi pakai shower tu, di belah kanan, tak belah kanan. Belah kanan. Jadi maka dibaca olehmu bismillah. Di dalam baca bismillah, kalau kita dalam tandas, maka tak boleh kita lafazkan ya. Maka kita berhenti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat dia. Pertama kita letakkan di pihak kanan. Ini pihak kanan. Dan basuh kedua tanganmu itu 3 kali. Mulakan dengan tangan kita, basuh 3 kali. Kemudian maka istinja seperti kaifiat tersebut dahulu. Maka seperti mana kaifiat istinja, maka kita buang semua najis-najis tu, dan hilangkan olehmu akan segala yang cemar-cemar, najis-najis yang ada di atas badanmu. Yang ada di atas badan kita kena buang semua. Kemudian maka engkau ambil air semayang. Kita ambil wudu. Ini sunat-sunat. Dan kita ambil semayang. Lepas kita membuang semua najis-najis yang ada pada anggota tubuh kita. Lepas itu kita ambil air semayang seperti kaifiatnya terdahulu. Seperti mana kaifiat ambil air semayang. Serta segala doa dia sekali. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat. Ini memulakan niat. Ketika mana kita menyampaikan air, maka disitulah kena pasang niat juga. Niat apa? Niat mengangkatkan janabah, niat mengangkatkan junub, atau berniat mengangkatkan hadas haid bagi perempuan, atau nifas sama juga bagi perempuan, atau wiladah. Jika ada yang junub itu perempuan, dia niatkan khas pun boleh juga.
dia niatkan khas, iaitu untuk mengangkat hadas haid ataupun nifas ataupun wiladah pun boleh. Jika ada yang junub itu perempuan, kalau dengan sengaja lelaki dia berniat angkat hadas haid, tak sah. Tak sah mandi junub dia. Sebab dia sengaja. Kan? Pertama, dia tak haid, kan? Dia lelaki. Maka tak sah niat dia. No? Kemudian maka tuangkan olehmu ketika mana kita dah berniat dah. Niat kita apa? Mengangkat dua tadi. Sama ada mengangkat hadas ataupun mengangkat junub. Hadas. Hadas besar kan. Maka kemudian tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan 3 kali. Kanan dulu. Bermula daripada yang kanan 3 kali. Kemudian maka di atas pihak yang kiri pun 3 kali. Dan sunnah engkau gosok pada hadapanmu itu, pada belakangmu, dan sunnah engkau selang-selangkan segala rambutmu itu, dan wajib engkau menyampaikan air itu kepada sekalian tempat perlipatan. Wajib hukumnya isalul ma' nama dia. Itu menyampaikan air kepada perlipatan badanmu. Kalau kita ada lipat badan kita kan, orang gemuk selalu yang tu. Kalau kurih tak ada lipat-lipat tak ada kan. Jadi semua isalul ma' menyampaikan air kepada semua perlipatan badanmu dan sekalian tempat tumbuh rambutmu. Sekalian tempat tumbuh rambut kita. Maka wajib hukumnya menyampaikan air sampai ke situ. Sama ada jarang rambutmu ataupun tebal. Sama ada rambut kita jarang ataupun tebal. Maka semualah segala tumbuh rambut. Dan peliharakan olehmu daripada menyentuh akan zakarmu. Sebab kita kan tadi dah wuduk dah. Kita kan dah mula dah tadi dah bersih semua. Kan sebelum tu istinja semua dah. Maka ketika kita mandi ni, peliharakan oleh kamu agar tidak tersentuh oleh zakarmu kan. Pada ketika mandi itu. Kemudian daripada mengambil air sembahyang selepas kita ambil wuduk tadi, agar selepas kita mandi tak payah wuduk dah. Itu maksudnya kan. Maka jika kalau tersentuh, jika tersentuh tanganmu itu dengan zakarmu, maka kembali engkau mengambil air wuduk. Karena apa? Yang demikian itu membatalkan akan air sembahyang. Ini kalau kita tersentuhnya, makna dia lepas mandi itu kita wuduk ni. Tapi kalau kita tidak menyentuhnya, maka tak perlu ambil sembahyang. Dari situlah jalan dia. Kan kita kata lepas kita mandi, maka kita tak perlu wuduk. Itu jalan dia tak tahu. Jangan pula kita cari keliru sebenarnya pula kita tak wuduk. Orang yang dah wuduk tadi dan dia tak batal wuduk lagi. Itu sebab dia ketika mana lepas mandi kita tak perlu wuduk dah sebab dia dah wuduk. Tapi ketika mana dah batal dengan menyentuh zakar untuk dia, ataupun dia buang angin, ataupun dia qada hajat, ataupun dia buang air besar ataupun kecil, maka dia kena wuduk balik lepas mandi tadi. Dan ketahui olehmu bahawa yang tersebut dalam kaifiat mandi itu ada dalamnya fardu dan ada dalamnya sunnah. Dalam kaifiat mandi ini ada dalamnya fardu, ada dalamnya sunnah. Mana yang fardu, mana yang sunnah? Yang fardu itu 2 perkara. Yang fardu itu 2 perkara. Rukun saja. Yang wajib itu yang fardu itu. Ya. Perlu wuduk. Sebab dia tadi tak wuduk lagi dan dia tidak berniat untuk ambil wuduk masa tadi. Sebab itulah kata tadi jalan tadi. Ada setengah kata lepas kita lepas kita mandi tak perlu wuduk. Pasal apa? Sebab dia dah buat kaifiat tadi.
Kaifiat tadi. Kaifiat mana? Kaifiat dia ambil wuduk tadi kan. Istinja dulu, lepas tu basuh, kemudian semua najis dia buang, lepas tu dia wuduk. Dia buat kaifiat yang tu. Barulah dia mandi. Ya. Ya, ya, faham. Ya. Ya. Sebab tadi itulah, sebab saya katakan dah sahabat tadi, jalan dia pasal apa terangkat? Sebab dia dah ada tadi. Sebab dia dah wuduk dah tadi. Dia ikut kaifiat tadi. Daripada situlah bersumbernya ketika mana lepas kita lepas kita mandi tak perlu wuduk dah. Ketika mana dia jaga tadi ni, dia jaga wuduk dia tadi. Kan? Sebab ketika mana kita ambil air ketika mana kita mengangkat hadas besar, memang ada kecil pun dah takut masuk dalam tu, kan? Maka dia tak perlu wuduk. Ketika mana Ketika mana wuduk dia tadi tak betul. Wuduk dia tadi. Kan? Sebab itulah kaifiat tadi, sebab sebahagian tak diceritakan. Sebahagian diceritakan. Asal dia kita tak perlu ambil wuduk. Pasal apa? Sebab dah ambil wuduk kaifiat tadi. Dalam kitab yang lain, dia terus saja. Tak cerita. Tak cerita. Sebab apa? Sebab kita kata ketika mana kita mandi junub, maka lepas tu kita tak perlu wuduk dah. Dia tak cerita mula pasal apa tak ambil wuduk. Kan? Pasal apa tak ambil wuduk? Sebab apa? Sebab kaifiat dia buat pertama tadi kan, dia buat istinja, lepas tu dia buang semua, lepas tu dia basuh, kemudian dia wuduk. Maka wuduk dia tadilah telah pun terangkat, telah pun lekat, sehingga kan dia selepas mandi pun tak perlu dia wuduk ketika mana dia tak batal wuduk. Macam tu. Jalan dia macam tu, jalan dia kan. Dan setengah kitab dia tulis saja. Seolah-olah apa? Seolah-olah ketika dalam mandi lepas tu tak perlu doa. Dia tak cerita setengah kitab. Dia teruskan. Yang pertama ni hukum fardu mandi. Yang pertama niat. Niat. Saya pun tengok juga cerita kisah macam tu kan. Rupa-rupa apa? Rupa-rupa ada lagi penerangan dia. Penerangan tadi. Keterangan. Dia buh keterangan bawah tu. Jika dia buh keterangan. Selalunya kalau dia kitab yang besar tu, dia buh keterangan. Jika apabila dia berwuduk ketika mana sebelum mandi. Dan wuduknya tidak terbatal dengan menyentuh zakar ataupun dengan apa-apa yang batalkan wuduk. Maka selepas dia mandi, maka tak perlu dah wuduk. Kan? Selalunya ada notah kecil di bawah tu sebagai keterangan. Tapi tang sini kita asal salikin ni tidak, dia terus gabung terus semua, dia mak semua. Kan? Sebab takut kita keliru kan macam tu. Jadi yang pertama niat, iaitu seperti hadir dalam hati, iaitu akan makna. Niat ni nama dia niat apa? Lintasan hati, lintasan niat tu. Lintasan hati. Sama ada kita lafazkan ataupun tidak, nawaitu raf'al hadasi akbar ataupun haid, sama ada kita berniat, kita lafazkan. Lafaz itu tidak ataupun disebutkan untuk menguatkan hati saja. Iaitu niat yang sebenar itu ialah hati. Lintasan hati kita. Ketika mana isalul ma' tadi menyampaikan air mula ke belah kanan ke atas tadi, kita mulakan niat nawaitu rafa'al hati saja aku mengangkat hadas. Ada apa hadas? Besar. Lillahi ta'ala kan. Maka kita mulakan niat itu. Ketika mana sampainya air ke dalam mulut badan kita lah kan. Itu yang pertama, saja aku mengangkat hadas. Kalau haid lah haid kan. Itu khas, dia khas kan. Jika ada perempuan itu haid atau ia berniat mengangkat hadas nifas, jika ia berperempuan itu nifas, atau berniat ia mengangkat hadas wiladah jika perempuan itu beranak yang tiada keluar darahnya. Kalau dia perempuan, dia khaskan. Masalah dia macam ni. Masalah dia jika berniat, ini masalah. Jika berniat seorang yang janabah junub itu akan mengangkatkan haid, hadas haid ya. Dia berniat
dalam niat dia mengangkatkan hadas haid, atau sebaliknya, maka jika ia tersalah lidahnya, sah niatnya. Salah lidahnya, tersalah, kan? Dia mengangkatkan hadas haid atau sebaliknya, kan? Maka jika ia tersalah lidahnya, tersilap, bukan haid, kan? Maka niat dia sah. Dan jika dia menghajarkannya, dia sengaja, tiada sah niatnya. Dia saja, dia bukan haid, tapi dia kata dia haid dalam niat dia. Dia sengaja, bukan tersilap lidahnya. Ingat tu, tersilap lidah. Sama dengan dikiaskan dengan usolli semayang kita. Lidah kita mengatakan usolli fardal asri. Kita semayang maghrib. Lidah kita selajak. Kita kata apa? Usolli fardal asri arba'a raka'atin. Kata lidah. Allah, ketika Allah kata tadi, terdetik lintasan hati kita, berubah niat kita. Maghrib. Kan? Sembahyang maghrib 3 rakaat, kan apa nama Allah Taala, ikut imam kan? Ada Allah Taala. Maka sah niat dia. Sah niat dia. Sebab apa? Sebab tidak dikira lafaz mulut. Tak dikira. Tapi yang dikira itu ya lintasan hati tadi. Lintasan hati. Yang kita persoalan pula. Contoh kita dengar tu imam soli fardal isya, dia main subuh. Kan? Allahu akbar. Dalam hatinya memang main subuh pun. Bukan main isya, tapi lisan dia tadi. Lisan dia terhadap kata isya, maka sah salat dia. Pasal apa? Yang dikira tu bukan lafaz. Yang dikira itu ialah niat dalam hati. Macam tu jugalah yang tadi. Dia tersilap. Dia kata haid, bukan haid. Silap. Maka sah. Silap lafaz saja. Maka. Tapi kalau dia sengaja maknanya apa? Dia kata tu pun betul, bukan salah pun. Dia niatlah hati pun betul. Yang tu salah. Maka kena ulang balik ya. Dia yang luhur tapi niat yang sah. Kan? Dia kata dengan betul-betul lah. Dan tiada di hati pun betul juga. Maka diulang balik. Tak sah. Demikian lagi disebutkan oleh Khatib Syarbaini dalam kitab Iqna'. Yang kedua, rukun yang kedua, yaitu membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya, yang zahir dan yang batin. Dan jikalau timbul sekalipun, tebal sekalipun, tebal. Jadi tang sini, dalam mandi junub ni, dia tak kira basuh mula mana. Tak kira, tak macam wuduk. Wuduk kenapa? Muka dulu. Mandi junub tak kira. Kan? Sama ada dia kepala dulu ke, kaki dulu ke, kepala, dia tidak kira. Kan? Ataupun kita lompat mandi kat kolam kan, lompat pun tak apa kan. Siapa dulu? Kepala dulu, kaki dulu pun boleh. Tak ada masalah. Yang menjadi permasalahan dia adalah kena semua kena air. Dikenakan isolul mak. Maka mengenakan semua anggota tubuh kita dengan air. Lepas kita niat tadi. Yang itu. Syahdan. Kemudian daripada itu. Dan yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Apa-apa saja yang mewajibkan mandi. Jadi kita tahu dah. Kaifiat tadi, sunat dia. Kemudian kaifiat dia. Fardu dia. 2 tu saja. Iaitu niat. Dan menyampaikan segala air ke seluruh anggota tubuh badan kita. Kalau tak sampai, tak sah mandi. Tak sampai, tak sah mandi. Ya. Dan yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Apa saja yang mewajibkan mandi? 3. Ayat pertama, 3 perkara disebutkan dalamnya itu lelaki dan perempuan. 3 perkara maknanya apa? Berserikat. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kemudian yang terakhir, yang pertama, yang 3 tu tiada berhimpun kepadanya lelaki, perempuan saja. Yang last tu iaitu apa? Haid, nifas, wiladah. Itu perempuan dia. Yang 3 pula, itu berserikat. Mana ada apa? Ada lelaki pun ada, perempuan pun ada. Yang pertama, bertemu 2 khitan, iaitu dengan dimasukkan khasafah, zakar atau sekadarnya. Jika terkerat khasafahnya itu sekalipun.
Anda ke dalam faras perempuan. Ataupun sekadar, maknanya kalau dia terkerat khasafah. Karena sabda Nabi SAW, "Iza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa in lam yunzil." Kata Nabi, ketika mana bertemu dua khitan, berhubungan suami isteri, kan, mesti diwajibkan atasnya mandi, walaupun dia tidak keluar mani. Itu wajib mandi hukum. Wajib mandi. Jadi ketika mana bertemu. Yang kedua mewajibkan mandi, keluar mani disebabkan mimpi atau lainnya atau sebagainya. Itu juga menyebabkan mandi. Yang ketiga, mati. Jadi semua ni syarikat lah. Perempuan pun ada juga, lelaki pun ada juga. Sampai ketiga ni, iaitu mati. Bagi orang Muslim yang bukan mati syahid, mati menyebabkan dia wajib mandi. Tapi kalau mati, bukan dia mandi tak, dia dimandikan. Kalau dia mandi, orang lari. Kan? Maknanya apa? Mati ni menyebabkan dia hadas besar. Makna dia dimandikan. Wajib hukum dia mandi. Melainkan mati syahid. Mati syahid tak? Mati syahid, dia tidak dimandikan. InsyaAllah. Sebab apa? Khas kelebihan kepadanya. Istimewaan mati syahid. Mati dalam medan peperangan, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati syahid dan melawan musuh Islam. Itulah yang ketiga tu. Memang ketiga ini maka diwajibkan dia mandi. Tiga ni syarikat, mana apa? Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kemudian yang ketiga, yang tertentu dengan dia perempuan saja, lelaki tak. Pertama, haid. Sekurang-kurangnya haid itu sehari semalam. Itu paling kurang, sehari semalam. Yakni kadar sehari semalam satu saja, 24 saat. Pada jam falakiyah nama dia. Dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari dan 15 malam. Itu sebanyak-banyak haid. 12 hari malam. Lebih daripada itu, itu dah penyakit. Wajib dia mandi, wajib dia solat. Kalau lebih daripada itu. Kan? Dan jika bercerai-cerai ia sekalipun, ataupun jika berselang-selang dia sekalipun, sehingga ke 15. Kira 15. Hari ini haid, esok dia berhenti. Lepas tu hari kedua, ketiga, haid pula. Maka kira sampai ke hari 15. Sebab apa? Sebab tu kiraannya paling banyak. Lebih daripada tu, maka dia wajib solat. Walaupun keluar darah. Maknanya bukan darah haid. Ini kepada muslimat kan. Dan ghalib dan kebiasaannya. Yang ni apa? Yang tadi tu nadir lah, nadir. Haid tu sehari semalam tu kira nadir dia jarang-jarang berlaku. Haid 12 hari tu jarang-jarang berlaku. Ada tapi jarang. Kebiasaan dia apa? Haid itu 6 hari ataupun 7 hari. Itu kebiasaannya. Kebanyakannya 99% lah kan, selalunya kan 6 hari ataupun 7 hari kebiasaan dia. Kan? Dan sekurang-kurang suci antara dua haid itu 15 hari 15 malam, sekurang-kurang suci. Dan sebanyak-banyak suci itu tiada bagi had, tiada bagi had. Dan sekurang-kurang umur perempuan yang keluar darah haid itu 9 tahun. Jadi kalau ada anak kita perempuan 9 tahun, dia dah keluar haid, sekurang-kurang 5 tahun lah. Kan? Dan apa yang haram disebabkan haid? Apa yang kita pernah tak boleh buat? Yang pertama sembahyang. Sama ada fardu ataupun sunat, tak boleh. Haram hukum dia. Sembahyang tidak boleh kepada orang yang haid. Jadi lagi tiada wajib diqada. Sembahyang dia tak wajib sembahyang. Dan sembahyang pun haram hukum dia. Dan tak wajib untuk diqada akan sembahyang yang fardu itu. Di sembahyang fardu itu tak wajib dia untuk mengqadanya. Yang kedua, puasa. Sama ada puasa fardu ataupun sunat.
Tetapi wajib atas perempuan itu, perempuan haid tadilah, mengqadhakan puasa yang fardu. Semayang tadi tak perlu qadha. Kalau puasa dia tinggal, puasa wajib lah, dia kena qadha. Dia kena ganti pada bulan yang lain. Yang ketiga, membaca suatu daripada Quran. Membaca suatu daripada Quran, melainkan kalau dimaksudkan dia dengan wirid, zikir, doa, itu boleh. Dimaksudkan zikir, dimaksudkan doa. Contoh dia apa? Dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Quran, tetapi dia maksudkan bukan dia baca Quran, tapi dia berdoa, maka boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Boleh. Sebab apa? Dia bukan maksudkan untuk baca Quran, doa. Itu boleh. Membaca suatu daripada Quran tak boleh. Melainkan doa ataupun zikir. Yang keempat, menyentuh Quran dan menanggung akan dia. Menyentuh, mesti sentuh. Ataupun menanggung, ataupun membawa Quran. Menanggung. Tak boleh. Kepada siapa? Kepada orang yang haid. Tak boleh. Yang kelima, berhenti dalam masjid. Maksud ni berhenti. Atau berulang-ulang dalamnya. Berhenti. Duduk berhenti dalam masjid. Ataupun ulang di dalamnya. Dalam masjid. Itu pun ilah dia apa? Dikhawatiri terjatuhnya darah haid itu. Itu. Yang keenam, tawaf pada Baitullah Al-Haram. Sama ada tawaf fardu ataupun tawaf wajib atau tawaf sunnah. Yang ketujuh, hubungan suami isteri. Tak boleh. Tak boleh dahulu daripada mandi, dan jika telah putus darah haid itu sekalipun. Dia putuslah haid dah, tapi tak mandi lagi, maka haram hukumnya, tak boleh. Tak boleh hubungan suami isteri. Dia putus dah haid, tak haid dah, kena mandi dulu. Kena mandi dulu. Kena mandi dulu. 8, mubasyarah pada antara pusat perempuan dan lututnya. Sama ada ia dipegang atau lainnya dengan tiada berlapik. Tidak boleh istimta' namanya. Kan? Dan jika tiada dengan syahwat sekalipun, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah larang kita, Allah perintah kita apa? Menjauhi oleh kamu akan perempuan ketika mana ia haid. Isteri-isteri kamu dia jauhi ya ketika mana dia haid. Mana dia apa? Tak boleh mubasyarah tadi. Tak boleh berhubung. Yang kedua pula. Yang tadi pada orang haid. Haid kan. Haid nifas wiladah sama. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan mandi atas perempuan itu nifas. Yaitu keluar darah kemudian daripada beranak. Lepas dia melahirkan, keluar darah. Dan sekurang-kurang yang nifas itu sekali keluar. Sekali ya. Sekali saja. Itu sekurang-kurangnya. Keluar darah sekali saja. Itu sekurang-kurang dia. Dan sebanyak-banyak itu 60 hari dan 60 malam. 60 hari dan 60 malam. Bagi orang yang bertanya, dia kata, Ustaz, dia kata, nantu saya dah 40 hari, tapi darah ada lagi. Adakah dia masih tak bersih lagi? Paling banyak 60 hari, 60 malam. Sampai kan tahap mana? Tahap yang paling banyak tu. Mana dia apa? Mana dia termasuk orang yang jarang-jarang kot, nadir tadi. Tapi selalu tak sampai itu 44, 45 okey dah. Kan? 60 malam, 60 hari. 60 hari 60 malam. Itu had paling lama. Nifas. Dan orang kata masa berpantang lah tu. Kan? Berpantang dulu. Jadi, dan kita pun sebagai suami kena tahu. Sebagai suami kena tahu. Itu kebiasaannya, dan yang ghalib. Yang ghalib ni apa? Kebiasaannya memang 40 hari. 40 malam. Tu orang biasa. Ada perempuan biasa kebiasaan ni lah. Kan? Tapi kemungkinan apa? Yang tak biasa. Dia sampai ke 60 hari. Had dia buat had yang paling lama. 60 hari. Kan?
Dan yang paling sikit apa? Lahzah apa nak? Dia sat saja, sekali saja. Ya. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi atas perempuan itu wiladah, yakni beranak, mana melahirkan. Jika tiada keluar darah nifasnya. Okey. Kalau dia wiladah, melahirkan anak dan darah nifasnya tak keluar. Macam tadi lah, sekali je tu. Sekali je. Patutnya kan 40 hari, ni tak ada. Sekali je. Habis. Kering terus darah nifas ni. Maka dia wajib mandi je. Mandi terus ya, kan? Maka jikalau keluar darah nifas. Jadi mandi ketika tu apa mandi nama dia? Mandi wiladah lah. Bukan mandi nifas, mandi wiladah. Tapi kalau darah nifasnya selepas dia melahirkan anak, nifas dia terus darah dia ada, memadailah mandinya dengan mandi nifas tu jua. Tak perlu mandi 2 kali. Mandi nifas tu je lah. Ni pun ada orang soal banyak ni. Kan? Dia kata, adakah mandi wiladah tu asing dengan mandi nifas? Memadai. Dia tunggu je mandi nifas dia. So, 3-40 hari tu, mandi nifas sekali. Memadai. Tak perlu buat 2 kali niat pula. 2 niat. Kata aku mandi wiladah, waktu banyak mandi nifas. Tak perlu. No? Jadi, dan orang yang nifas pula, apa yang haram baginya? Orang yang nifas ni sama juga. Orang yang nifas haram baginya sama haram bagi orang haid. Sebab sama. Jadi yang haram bagi yang haid sama juga haram bagi orang nifas. Yang 8 tadi tu. Kan? Dan haram atas yang junub. Yang junub. Ada berapa? 5 perkara. Yang junub pula. Bukan haid tadi, junub. Sama juga lah, tapi jenisnya lain. Sama juga, nama dia apa? Ada besar juga. Tapi yang tadi keluar darah. Itu haid kan, nifas. Tapi yang ni tak, junub. Disebabkan yang 3 tu ya kan. Sama ada dia iltiqa' khitanain kan, ataupun inzal mani, keluar mani, dan juga mati tadi. 3 ni. Kan? Apa yang haram baginya? Yang kedua tu lah, yang mati tak masuk ke semayang. Memang tak semayang pun dah orang mati. Orang mati disemayangkan kan. Jadi kalau junub, mana dia apa? Hukum semayang tu haram sebelum kita mandi junub. Yang kedua, tawaf. Tawaf ke Kaabah. Lepas tu baca Quran. Membaca Quran, hukum dia haram. Baca Quran tak boleh. Ketika mana? Ketika kita tengah junub. Tak boleh kita baca Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian menyentuh mushaf dan menanggung akannya. Menyentuh mushaf dan menanggung akannya. Ini juga ada juga hari itu apa nama cara keliru. Dia ingat apa? Dia ingat membaca saja. Dia bawa mushaf. Dia haid. Kan? Maka tidak boleh. Tadi dah kita kata dah tadi. Orang junub pun tak boleh. Kan? Dia haid pun sama juga. Junub tak boleh menyentuh mushaf dan menanggung akan dia, mengambil akan dia, melainkan darurat. Ad-daruratu tubihu mahsurat. Darurat ni apa? Contoh jatuh, mushaf jatuh. Boleh kita angkat dia. Walaupun junub boleh kita angkat, letakkan di tempat yang aman. Yang tu boleh. Ataupun kita tengok ada apa nama, ada muqaddam kan? Boleh kita letak tempat yang aman. Walaupun kita junub, sebab apa? Darurat. Boleh. Jadi berhenti, kemudian berhenti dalam masjid atau berulang-ulang dalamnya, tak boleh juga. Haram hukumnya apa? Untuk menjaga kesucian masjid, menghormati. Masjid ni banyak kehormatan dia dalam masjid ni. Tak boleh kita kena suka-suka kita buat dia kehormatan dia ada. Tak boleh apa? Tak boleh meninggikan suara, tak boleh apa nama, memaki hamun, ataupun tak boleh kita teriak-teriak. Itu kehormatan masjid nama dia. Tak boleh kita apa? Kelahi kehormatan masjid. Jaga kehormatan dia. Tak boleh membuka aurat. Ini kehormatan dia. Dia tak sama dengan rumah kita. Tak sama dengan dewan ke apa ke. Kan? Tak boleh. Sebab ada kehormatan tersendiri yang kena jaga. Kan? Ada setengah-setengah masjid debuh situ. Debuh kat luar kan. Larangan-larangan, pantang larangan. Pantang larangan masuk masjid. Masya-Allah kan. Sehingga tidak dibuat. Sebab ketika mana pantang larang dilanggar ketika mana ada suatu perayaan. Contoh dia kan, orang ramai
kan, ataupun satu akad nikah, banyak pelanggaran-pelanggaran yang seolah-olah apa, tak menjaga kehormatan masjid dengan pakaian ketat, kan, merendahkan aurat, yang tidak wuduk ialah yang duduk terus masuk duduk masuk terus duduk, tak jaga kehormatan masjid, banyak tu kan. Sebab itulah apa, lebih selesa buat di dewan kalau buat akad nikah ke kan, kat rumah ke, kalau tidak menjaga kehormatan masjid lah kan, lagi afdal dibuat di mana, dewan tak ada masalah, tak ada terikat, masuk je, tak ada wuduk pun, tak payah tata masjid pun kan, masuk je, tak ada masalah kan. Ini ada setengah tempat tu nampak apa, berkelahi dalam masjid. Akad nikah ni tak tahu pasal apa berkelahi dalam masjid, masya-Allah. Tak tahu kurang hantaran kot kan, berkelahi dalam masjid. Maka tak boleh. Kalau tidak boleh menjaga kehormatan masjid, maka tak payah kita buat perkara di masjid. Dan haram atas orang berhadas kecil itu 3 perkara. Ada kecil ni, bukan junub tu, ada kecil, yang tak wuduk, batal wuduk dia, haram 3 ya. Pertama apa? Semayang. Tak boleh semayang. Semayang apa? Semua semayang, termasuk apa? Main jenazah kali, tak boleh. Sebab ada setengah orang kata semayang jenazah boleh, tak boleh ke? Tak boleh, termasuk main jenazah kan. Yang kedua, tawaf tak boleh juga kan. Kalau batal wuduk, kena kalau kita tawaf batal wuduk, kena wuduk kan, lepas tu sambung balik Yang ketiga, menyentuh mushaf dan menanggungkan dia, menyentuh mushaf dan menanggungkan dia, tak boleh. Itu pun kecuali apa, kalau kita pegang mushaf terjemah tu pun kalau terjemahan dia lagi banyak daripada tulisan Quran tu, tu boleh. Itulah banyak orang yang belajar apa, lagi selesa bawa Quran terjemah kan, sebab dia tak menjaga air wuduk dia kan. Jadi faedah dan mandi sunat, dan mandi yang sunat itu 11 perkara. Dia mandi sunat pula. Ada soalan tak dalam tadi perkara larangan? Sebelum kita sambung, mandi yang sunat itu 11 perkara. Yang pertama, mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat dan masuk waktunya itu kemudian daripada terbit fajar. Jadi mandi sunat pertama apa? Mandi orang yang pergi sembahyang Jumaat, dan bila mula waktu dia, ketika mana terbit fajar, subuh. Itu boleh dah. Kalau kita pergi kerja, kita balik kerja tak ada mandi. Mandi Jumaat apa? Lepas terbit fajar tu. Fajar, mandi terus. Kan? Pada waktu subuh tu lah mandi. Niat dia apa? Mandi Jumaat. Kadang kita tak dan kan, pergi kerja main Jumaat, lepas tu balik-balik tak dan terus ke masjid, maka nak dapatkan fadilat mandi tu, dah boleh mandi dah ketika mana waktu fajar tu. Mula masuk waktu fajar tu, dah terbit fajar tu, dah mula dah disunatkan mandi Jumaat tu. Kan? Ni bagi orang yang kerja. Sebab apa? Allah mudahkan urusan. Kan? Tak mesti sebelum Jumaat tu terus ya. Dah. Fajar tu boleh dah. Yang kedua, mandi pada hari raya. Yang raya fitri ke ataupun yang kecil nama dia, raya besar, kurban. Boleh. Sunat hukum dia. Dan sunat mandi pada hari raya itu bagi segala manusia yang muslim. Ada apa? Sunat semua. Pada hari raya tu sunat mandi semua. Semua. Kanak-kanak ke, lelaki, perempuan semua. Kan? Orang tua. Semua boleh pergi. Kan? Kemudian apa? Ketiga, mandi kerana ihram, haji atau umrah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada kita, Allah bukakan pintu ilmu kita dan hidayah kepada kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.